pastikan kau dengan Suraya takkan hidup bahagia. Dan aku bersumpah, selagi aku hidup di muka bumi ni, aku akan hancurkan hidup kau. Ayah, ke mana pun saya pergi, saya akan hancurkan hidup diorang ni. Dan saya tahu, ayah tahu semuanya, tapi ayah saja buat tak tahu. Ayah memang tak adil. Terima kasih pakcik, makcik, nenek jemput kami makan. Makanan tadi sedap. Sama-sama. Kita ni bukannya orang lain, jiran kan? Yalah, Rasulullah pun menggalakkan kita berbaik-baik dengan jiran. Tak ada ruginya kalau kita berbaik-baik dengan jiran. Ni, Ana, kalau nak belajar masak, datanglah kat sini ya. Makcik, tak payah. Sebab Ana ni memang pandai masak. Dia masak air sampai kering. Ih, apa ni? Ha? Masak air sampai kering? Macam mana kau nak kahwin? Kesian lelaki tau. Apa, bukannya nak kahwin lagi pun. Ana banyak lagi kerja, banyak lagi masa. Tempat je nak belajar masak tu. Elok, jangan kahwin cepat-cepat. Masa zaman bujang ni, masa ni lah kena kumpul duit. Kan mak kan? Ni Mira ni, pandai masak ni. Sebaik dia jadi hairdresser. Kalau tak, dia jadi chef terkenal. Cantik sikit. Cucu aku cantik-cantik nak jadi tukang masak. Dia kecil balik. Masalah jadi tukang masak, okeylah. Masalah lah. Dia patut kena ikut jejak aku ni. Darah aku ni, darah seni. Dia jadi pelakon, primadona. Macam nenek. Dulu tahu. Masa dulu nenek, ya Allah, berlakon banyak filem tahu. Dengan Piramli, tahu kenal Piramli. Kok nenek berlakon juga. Lali, aku nak minta tolong kau malam ni boleh? Mau apa? Ni dah malam, aku tak ada tempat nak tinggal. Aku nak tumpang rumah kau boleh? Bapak aku dah halau aku lah pasal perempuan tak guna tu. Malam ni aku tumpang rumah kau boleh? Kau dengarlah nenek kau orang tu. Kau nyanyuk. Macam cerita. Kau tengoklah lelaki kau. Sakitlah hati dia dekat aku. Benci betul dia dekat aku ni. Alamak, dia buat lawak je. Salahnya. Aku tak berkenaan lawak dia. Nek. Tadi tengok Marina kan? Cantik. Dia pun boleh jadi pelakon, Nek. Boleh? Boleh. Empat orang boleh berlakon. Nenek boleh rekomen, nanti nenek ajar. Semua orang tu tak boleh. Orang tu jadi hang tombak. Itu pun seberada reject dia. Dia boleh jadi hang steering tu. Lawak lah agak. Kau ni dari tadi senyap aja. Cakaplah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh cakap tak boleh. Macam ni cara nak minta tolong orang. Tengking. Macam ni cara dia. Dali, tolonglah. Malam ni je. Makcik, dah gila makcik tak sedar apa makcik cakap makcik. Makcik tahu tak makcik dah buat apa kat Suraya? Makcik dah dera dia, dah pukul dia. Lepas tu selamba badak datang sini tu no nak minta tolong saya. Macam tu. Sekarang boleh ke tak boleh? Boleh belah. Aku sumpah kau lah. Sampai mampus pun kau takkan dapat Suraya. Hidup dan kau sampai mampus dari jahanam. Kau sebenarnya bodoh. Jahanam lah kau ni. Kenapa tolong makcik? Kesian dia tu. Atuk pun sedih juga. Tapi dah terpaksa.
Anak atuk tu banyak sangat buruk sangka dia. Semuanya tak kena. Semakin hari semakin bernanah keluarga kita. Sebab dia keluarga kita tersiksa dan makan hati sebab jahat mulut dia tu. Su kan Tok, Su tak kisah kalau makcik nak pukul Su. Tapi Su tak boleh tengok dia sakitkan hati Atuk. Kalau Su bercakap dengan Rizal nanti, Su tahulah macam mana. Kenapa? Tak apalah Su. Nanti Rizal jelaskan. Tok, Su kesianlah kat makcik. Tak kat mana dia sekarang Tok. Manalah tahu kok dia dalam bahaya ke. Selepas macam tu punya teruk dibuatnya Su masih lagi risaukan dia. Murni betul hati Su untuk berbangga dengan Su. Atuk izinkan Su pergi cari makcik Atuk tak izinkan. Biar dia sadar dengan kesalahan dia. Biar dia bertobat, sadar ke diri dia. Welcome to the house, Riana. Bila Tengku Farid cakap dengan I kata you all anak beranak sudi tinggal dalam rumah ni, I rasa happy sangat. Naufal mana? Naufal kejap lagi sampailah. Biasalah budak muda kan, ada je barang yang tak settle lagi. Yeah, as you can see, the house is very quiet, kan? Sunyi, sepi since Ryan tak ada. And I really hope dengan kehadiran you and anak-anak dapat mengembalikan balik keceriaan dalam rumah ni. InsyaAllah. Ya, I pun harap yang kita semua dapat hidup bahagia lah dalam keadaan detail macam ni kan? Yeah. Auntie, is it okay if I show my mommy around the house? Okay, boleh. You bawa your mother pusing-pusing tengok rumah. At least dia familiar, right? Excuse me, I nak kena pergi dapur kejap. Once your mother dah tengok rumah, bawa dia minum sekali. Okay. Alright? And again, thank you so much, Auntie. We appreciate it. You're most welcome. Okay, tak imagine. Bag biar kat sini. Nanti orang gaji bawakan. Alright? Terima kasih. Okay. Kau nak suruh aku cari dekat mana? Aku sendiri pun tak tahu dia duduk dekat mana, macam mana keadaan dia sekarang, makan minum dia, hidup dia susah ke senang. Aku risau. Aku rasa sekarang ni pun mungkin makcik dia dah buruk-buruk pada aku. Tanamkan sifat benci dia pada aku. Dah lah, Man. Jangan fikirkan sangat. Elmi, macam mana aku tak fikir umur kita ni semakin lanjut, aku ni semakin tua tau. Sekarang ni aku banyak mikir kisah-kisah silam aku, dosa-dosa aku. Ya, aku nak tanya, kau rasa anak aku hidup bahagia tak? InsyaAllah. Allah sentiasa dengan dia. How are you today? Okay. Saya datang sebenarnya saya nak ajak awak pergi tengok wayang. Diorang kata ada movie baru dah. Wayang? Aduh, tapi soalannya saya tak pergi hari ni. Kenapa pula ni? Sebab saya baru je start kerja dekat salon tu. Lepas tu takkan tiba-tiba nak ambil cuti pula. Tak elok lah kan. Kalau asyik kerja je pun tak okey, Cik Marana. Kita kena spend time untuk diri kita sendiri. So, bagi saya ni, enjoy life to the fullest. Ya, tapi... Tapi apa? You tahu tak, masa muda kita ni singkat.
So, better kita enjoy sekarang. Nanti kalau dah tua, you tak sempat buat. Macam benda, betul tak? Rugi tak buat. Ya, tapi masalahnya sekarang semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Macam saya ada tanggungjawab untuk majikan saya. Dan saya ada juga tanggungjawab untuk diri saya sendiri juga. Okey. Yelah. Saya faham awak tak nak pergi tengok wayang dengan saya. Saya faham awak nak pergi kerja. Tapi sebenarnya saya nak spend masa saya dengan awak je. Itu je pun. Okeylah. Apa kata kalau awak hantar saya pergi tempat kerja saya naik motor ni? Salute. Okey, boleh. Tapi ada syaratnya. Ada satu syarat. Apa dia? Awak kena setuju dulu. Kalau awak tak setuju, saya tak boleh hantar. Yelah, tapi syarat apa? Cakaplah dulu. Syarat dia awak kena cium saya 2 kali. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Okey, tapi awak kena tutup mata dulu. Tutup mata? Awak memang suka main tutup mata? Tutup mata kan? Okeylah, saya tutup mata. Ini bukan tutup mata, ini helmet yang tutup. Sama lah. Kalau jom saya hantar awak cepat. Mami, actually I ajak you datang sini, I nak cakap something dengan you. What? Me and Haikal had a talk. Then? Mami tahu tak, dia marah I. Dia cakap I dengan dia tak boleh ada apa-apa sebab dia rasa guilty dekat Ryan. Kamu lah, macam lah I tak tahu sebenarnya si Tempang tu ada hati dekat I. He's living in denial. Okey, kalau macam tu you kena slow and steady, sayang. You paksa dia, tapi dengan cara yang paling halus. Paksa, you buat sesuatu yang membuatkan dia tak boleh nak tolak you. Apa maksud Mami? Erin, you cantik, okey? Body you solid. So tak salah kan kalau you gunakan aset yang you ada ni? What do you mean, Mami? I tak faham. I mean, you serahkan je lah diri you pada dia. You serah, tapi kononnya dia yang paksa you, okey? Bila dia dah rasa bersalah dengan perbuatan dia, dan sure dia akan ajak you kahwin. Oh my god, Mami, that is the worst plan yang Mami pernah bagi kat Irene. Seriously. Apa yang teruknya, sayang? Dia handsome juga kan? You? Handsome lah. Cuma alignment kaki dia je yang lari sikit. Mami, dia cacat lah, geli. So? Sayang, dalam hidup ni kita kena ada pengorbanan, tau tak? Kata nak senang. Yes, Haikal and Ryan tu hidup dalam zaman moden. Okay? Tapi Tengku Elina membesarkan diorang dengan nilai-nilai tradisional dengan penuh keagamaan. Yes. Itu tak dinafikan. Tapi bila Haikal dah dengan you, dia akan rasa bersalah. Bila dia rasa bersalah, dia mula terasa yang dia terikat dengan you. So, untuk menyelesaikan masalah ni, dia akan ajak you kahwin. Selesai. Tapi what if kalau dia masih rasa macam guilty semua, and then dia tinggalkan Irene, macam mana? You tahu kan, dia tu hilang keyakinan diri dengan kaki dia tu. Betul tak? Ya. So, the moment bila you cakap yang you sayang dan you cintakan dia, itulah saat yang paling bahagia dalam hidup dia. Dan dia tak akan lepaskan you, sayang. Please. Ustaz, saya ingat saya nak jumpa Suraya lah. Nak beritahu dia pasal perasaan saya terhadap dia. Bukankah kita dah bincangkan perkara ni semalam? Sepatutnya kamu dah bercakap dengan dia. Memang pun Ustaz. Cuma semalam tu banyak perkara yang berlaku. Tak sempat Ustaz. Jadi
kamu nak pergi rumah Pak Mahmud lah ni? Saya nak beritahu Su yang saya nak lamar dia jadi teman hidup saya, Ustaz. InsyaAllah. Niat kamu ni memang bagus, Rizal. Ni, Ustaz nak tanya kamu ni. Kamu buat keputusan ni untuk kebahagiaan Suraya ke ataupun untuk kebahagiaan kamu? Atau kamu nak tutup mulut-mulut orang kampung yang mengata kamu selama ni? Untuk kami, Ustaz. Semuanya dengan izin Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau ini keputusan kamu, Ustaz restu. Segala perbuatan kamu semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Terima kasih. Bila ayah nak beritahu Mama tentang semua ni? Ayah tak ada masa yang sesuai sekarang ni. Ayah tengok masa apa lagi ayah? Makin lama ayah simpan, makin teruk perasaan bersalah tu berselubung dalam hidup ayah. Tak ada, Rizal, cuma ayah risau macam mana respon mama kamu nanti. Ayah jangan risau ya. Mama takkan marah. Sebab benda ni berlaku sebelum ayah berjumpa dengan Mama. Ayah dah lama kahwin dengan mama kamu. Ayah dah masak sangat dengan dia. Dan ayah yakin Mama Rizal tak akan suka kalau ayah nak cari balik anak ayah tu. Ayah pun kena tahu sebenarnya betapa saya sayangkan ayah. Terlalu banyak pengorbanan ayah pada saya. Dan yang paling penting sekali, ayah tak pernah berbelah bagi perasaan kasih sayang terhadap saya. Dan ayah anggap saya ni macam anak sendiri. Dan inilah masanya untuk saya dan Mama balas balik rasa baik ayah tu. Tadi Naufal datang flat tau. Ni dia? Tak pasal lah. Dia nak apa? Dia nak ajak saya tengok wayang. Tapi memang taklah. Saya baru je start kerja dekat sini kan. Nasib baik awak boleh fikir tau. Kalau awak tak datang hari ni, confirm bos akan tukar awak. Yelah, lepas dia confirm awak, ada orang minta kerja. Itulah, saya tahu. Sebab itulah saya tak ikut dia. Tapi saya memang teringin lah nak lepak dengan dia. Dia tu dah lah handsome. Gentleman, macho gila kot. Mesti best kan dapat kawan dengan dia. Dah lah dia yang cari-cari saya, bukannya saya yang tergigih kat dia kot. Hai, nampak gayanya awak ni dah tersangkut dengan dia kan? Saya rasa kan inilah dinamakan cinta. Hai, cinta. Ni, Cuy tahu tak? Buat apa dia nak tahu? Dia tak perlu tahulah. Ini pasal personal kan? Hei, awak ni. Nanti kalau abang awak dapat tahu macam mana? Awak nak kena hantar balik kampung lagi. Awak ni tak tahu panggil abang awak tu kan? Lagipun, awak kan dah janji. Ingat tak? Mira, saya dah besar lah. Saya pun nak ada social life juga. Hai, social life lah pula. Ya, social life. Saya pun ada hak untuk jatuh cinta macam orang lain. Tapi kalau saya tahu yang Cui dapat tahu maknanya daripada mulut awak. Apa pasal saya pula? Awak jangan main tuduh-tuduh Kalau abang awak dapat tahu pun, saya janji bukan daripada mulut saya. Tapi, mana tahu? Dia tengok awak ke, dia jumpa awak kat bawah flat tu. Jadi awak kena hati-hati. Ya, saya tahulah. Pandailah saya jaga diri. Saya dah besar kan? Okey. Seperti awak lah. Terima kasih. Rizal? Su, saya nak cakap sikit dengan awak boleh tak? Rizal, apa yang jadi mas malam? Su, saya ada perkara lebih penting nak cakap awak yang pasal makcik awak tu nanti saya cakap. Ya? Nah, Rizal. Suraya. Apa khabar kamu, Abdul? Alhamdulillah, Pak Man. Pak Man tengok kamu ni
Makin lama makin cantik pula. Alah, Pak Man ni. Pak Man pun makin handsome. So, tengok. Kamu ni ada-ada je lah, Suraya. Ni Rizal, kamu dah lama kat sini? Ni, kita dah boleh start berniaga dah ni. Jom. So nanti petang saya datang rumah awak. Penting sangat saya kena cakap dengan awak. Apa yang penting sangat? Hei, pasal kau lah. Kau? Aku terpaksa tidur tepi jalan. Makcik, saya minta maaf. Saya tak tahu apa-apa pun, Makcik. Kesian kat Makcik. Tak macam kesian, ha? Kau sonok. Pasal kau, bapa aku sendiri halau aku keluar dari rumah pasal kau. Makcik, saya tak tahu apa-apa pun, Makcik. Jangan berlakon. Aku tahu kau ni berlakon nanti kan. Makcik, kenapalah Makcik benci sangat dekat Su? Apa salah Su, Makcik? Salah kau cakap. Memang salah kau. Sejak kau bawa balik budak buta tu, bapa kandung aku boleh benci, aku boleh halau kau pasal kau lah. Makcik benci kat saya sebab ayah saya tak boleh terima Makcik kan? Kau ni aku ajar Kau jaga mulut kau sikit. Sebenarnya, mak kau yang rampas dia dari aku. Apa yang mak saya buat tak ada kaitan dengan saya? Tak ada kaitan apa? Kau ni bukan daging dia ke? Tapi semua tu bukan salah Su. Kau salah pada menjawab Aku ni dah banyak berkuatan. Aku terpaksa kahwin dengan lelaki aku takut kau. Dan aku memang berjanji aku akan hancurkan kau. Aku akan hancurkan semuanya. Aku dah hancurkan semuanya. Bayar bukan tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Rizal baru je pergi. Tak apa Ustaz. Dah tak ada rezeki saya nak jumpa dengan dia. Rizal ada cerita pada saya bang. Kisah apa yang berlaku petang semalam tu anak abang lah. Biar dia rasanya. Patut dia ajar sikit. Dah melampau sangat. Tak habis-habis dia berdendam dengan Suraya tu. Ustaz rasa tak keterlaluan ke saya halau anak sendiri? Kalau nasihat langsung dia tak mau dengar, bang, saya rasa memang itu cara yang terbaik. Mungkin dia boleh berubah. InsyaAllah saya harap begitu jugalah. Kerana saya dah tak sanggup lagi menengok Suraya ni dihina. Makin lama makin teruk. Kesian saya tengok Suraya tu. Dah lah tak ada mak, tak ada bapak, bergantung hidup kasih sayang dia pada makcik dia tu je. Darah daging dia tu bang. Salah saya juga Ustaz. Kerana biarkan Suraya tu dihina, dicaci. Ada abang cuba ikhtiar cari ayah kandung Suraya? Perkara ni dah lama sangat Ustaz. Yalah. Tapi sebenarnya ada juga saya cuba mencari dia. Tapi ikut kemampuan saya lah. Itu saja yang saya terdaya. Adalah baik kalau ayah dia jaga Suraya kan bang? Lagi bagus. Salah perbuatan itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanggungjawab tu wajib dia menjaga Suraya. Yalah. Kali terakhir saya dengar pasal ayah Suraya ni, mula-mula saya dengar dia di Johor. Lepas tu dia di Singapura pula. Kemudian langsung dah tak dengar berita sampai sekarang. Kan sepatutnya dia berikhtiarlah mencari anak dia. Tapi mungkin dia tak boleh terima perkara ni semua Ustaz. Kita pun tak boleh paksa kan. Betul. Apakah kau tahu di dalam hatiku cintamu telah larut.
kat dalam bilik air ni? I miss you. You nak tahu tak? Sekarang ni kita berdua je ada dalam rumah ni. Mana semua orang? Itu tak penting. Yang penting kita berdua. You, jom mandi pun. You nak mandi sekarang? Ya, badan I panas sangat. Jomlah. You nak mandi, pergi je lah mandi. Okay? Tak ada siapa nak tengok you pun. Lagipun tak elok you duduk kat dalam bilik air ni. Keluarlah. Abang kenapa? Tak dapat kerja lagi Abang dah pergi banyak bengkel lah. Tapi satu pun tak ada peluang kerja kosong. Biasalah bang. Ekonomi sekarang kan teruk sikit. Bukan abang seorang je tak dapat kerja. Ramai lagi orang yang tak dapat kerja kan. Abang ingat, abang datang KL ni banyak kerja kosong, banyak peluang kerja. Tapi rupanya kat sini lagi susah. Habis tu abang buat macam mana? Kita nak pakai duit tau, nak bayar duit sewa rumah ni. Abang dengar orang sini cakap ada kerja driver kosong. Abang ambil je lah. Tak apa bang, abang kerja je dulu. Kita boleh pakai duit tu untuk bayar sewa rumah ni. Dah, tak apalah. Sekarang ni adik yang risau Nanti abang fikirkan lah. Adik dia keluar lagi tak? Yang budak motor tu. Tak ada. Tipu. Tak ada. Mariana adik abang tahu. Adik tipu kan? Ya Allah, abang ni kenapa? Abang cakap tak ada lah. Tipu. Wait mengaku. Abang tak ada. Dia tak ada datang pun dekat sini. Kalian semua akan menyesal. Kau halau aku kan? Aku akan bakar korang semua satu persatu dan aku akan bawa korang sampai ke neraka. Baru senang hati aku. Kau kata aku jahat kan? Memang. Aku memang jahat. Aku memang sejahat-jahat manusia. Malu? Berampas? Dia tu memang sayang kat aku. Kau dengki dengan aku kan? Sebab kau rampas daripada aku. Aku tanya kau, apa yang kau dah buat sampai dia tergila-gila kat kau? Tak percaya lah. Aku tak pernah buat macam tu. Kau tahu tak? Aku yang jumpa dia dulu. Kau tu cuma kacau daun. Perempuan tak malu. Kagak tak guna. Adik, kalau kak tahu adik suka kat dia, dah lama aku tak rapat dengan dia. Tapi adik sendiri tahu kan, dia suruh pergi kedai kita. Mungkin kat situ lah kita orang rapat. Tapi sumpah, akak tak tahu pun yang dia suka kakak. Dia suka kakak juga. Akak malu, perempuan hipokrit. Berampas. Selama ni kau nak sanggup nak sayang badan kau kan? Aku tahu. Kau sebenarnya sanggup nak jual maruah kau kan? Kau jangan ingat aku tak tahu yang kau tu sebenarnya mengandung kan? Betul tak? Cakaplah! Selama ni kau cuma buat baik. Tapi sebenarnya kau jual badan kau sebab kau tu perempuan murah! Baik jahat aku ni pun, aku tak sampai nak jatuhkan maruah keluarga ni lah! Haji, akak minta maaf, Adik. Akak minta maaf. Akak tahu salah kau.
Tapi kami dah janji nak tebus kesalahan masa tu. Dia dah janji, betul. Betul dia dah janji. Dia janji? Sedaplah kau cakap macam tu kan. Senang je kau cakap. Oh, lepas ni sedaplah kau laki bini keluar daripada sini hidup mewah. Kau pandai nak keluar daripada sini? Dengar sini. Selagi aku hidup, aku akan pastikan kau takkan hidup dengan bahagia. Kau faham tak? Samsia. Dia tak bahagia. Kau pastikan kau pun takkan hidup bahagia. Sumpah aku. Sebab abang ai. Look, sekarang ni tentang you dan I. Okay. Saya nak tolong jangan pegang ai boleh. Look, sayang, I akan buktikan cinta I dekat you. Okay. Raina, tolong jangan cabar ai. Syazia! Panggil bila cepat! Syazia! Kau ni dah kenapa? Ha? Kau tahu tak sekarang dah lewat malam? Tahanlah sikit. Esok je pergi. Ngada-ngada. Tapi kan nak bersalin. Cepatlah. Apa masalahnya? Beranak je lah kat sini. Orang lain boleh je. Lagipun laki kau dah tinggalkan kau. Kau faham tak? Dia tu memang dah tak nak dekat engkau. Itulah. Dulu konon-konon nak kahwin lah. Ha? Semua dah okey lah. Tup-tup. Dia tinggalkan kau. Apa orang cakap? Habis madu sepagi buang. Tak. Dia mesti balik seperti saya agak. Ini anak dia. Ya Allah. Ya Allah, Kak Zaza. Hei, ajarlah. Nak keluar. Ngada-ngada. Dulu masa kau sedap, kau tak ingat pula aku ni adik kau, ha? Sekarang kau dah nak mampus, baru kau ingat aku. Ha? Tolong, Kak. Hei, ngada-ngada. Sakit sikit tak? Tasya! Ya Allah. Tasya! Aku tak dapat bayangkan macam mana kau beranak seorang masa tu. Tapi kenapa kau tak mati sekali dengan anak kau, Kau siap tinggalkan wasiat, Siap letakkan nama anak Suraya. Konon-konon dekat dengan nama ayah dia. Cinta agung konon. Cinta agung, ya. Mira. Baca apa tu? Ha? Baca apa tu? Ada. Untuk exam. Biasalah study last minute kan. Kelang kabut sikit. Exam lah sangat. Mesti ada sebab kan? Mesti pengucuk E kan? Betul tak? Okay, fine. Alah, sikit nak tunggu dia. Tak malu ya. Sekarang Cuk A tu cakap Mira ni perasan buat malu. Alah, kalau tak ada orang bagi tahu dia takkan tahu. Tapi kan Mat, Mira rasa kan Mira tersuka dengan dia.
Yelah, dengan gaya dia, cara dia. Hai, melting. Mira, nak cakap tu slow sikit. Kan keluarga Mira dengar kan? Kalau sebasar, nenek tak tahu. Macam mana? Yelah bang, takkanlah nenek nak datang atas ni. Larat ke dia? Dia kan prima donna. Takut peluk, okey? Betul kan? Alah, tapi Mira tahulah nenek tu macam mana. Tapi, Abang tahu tak? Kawan Mira kan, semua ada boyfriend tahu tak? Tak ada lah tak? Mira pun nak juga. Alah, study lah bagi habis dulu. Ni asyik nak menggatal je. Tapi kan, kalau nak dating tu, kena dating senyap-senyap. Thank you, bang. Yes. Tapi kan, Abang macam mana pula? Abang dah bagi tahu tak nama yang abang sukakan dia? Tak, belum lagi. Tak lambat lagi kot. Ish, abang ni. Lembat lah. Abang tunggu apa lagi? Ada lah. Macam sini bang aku. Macam apa? Bakal mana ada orang dalam ni? Macam dah gila ke apa? Aku kata balik bang aku. Balik dah macam ni dah gila ke apa? Ha? Yang kau sibuk kenapa? Ini hal aku tak ada kemeningan kau lah. Kau dengar sini Kalau aku report polis, makcik dah merengkuk dalam penjara tau. Makcik malukan keluarga sendiri lah. Buat kerja bodoh. Itu masalah aku lah. Makcik dengar sini kalau apa-apa jadi dekat Suraya dengan diorang, saya bakar makcik. Sumpah saya bakar makcik. Takutnya sumpah. Takut tau. Pokok di belakang tau. Baru habis kerja, sebaik saya dah masak. Dah masak? Kalau macam tu boleh kita makan sekali. Razali, saya ingatkan... Siapa? Si buta tu? Tak, saya ingatkan Atuk. Atuk. Awak sihat? Boleh tak kita makan sama-sama? Masuklah. Langkah kanan saja ni. Masuk sedapnya. Pandai awak Suraya. Ada. Duduk dan yang boleh tak? Kenapa awak takut si buta tu boleh nampak kita? Dia bukan boleh nampak tau. Cemburu, takut. Awak ni kenapa? Saya dengar tak ada apa-apa lah. Yelah. Tapi saya nak lagi. Hai sayang. Ada pun. You tahu tak Mami boring gila. Bosan ikut orang kaya tu semua pergi galeri lukisan. Mami tak faham tak kenapa orang kaya suka lukisan. You tahu tak harga lukisan tu berapa? Satu lukisan je RM100,000 tau. Lepas tu, letak je dekat dinding. Tengok. Buang duit, okey? Kalau Mami dapat duit banyak macam tu, Mami beli bag, aksesoris, baju, ada juga gunanya. Hei, berbuih Mami bercakap, diam je. Ini kenapa? Mami tak nak tanya ke apa yang dah jadi I dengan Haikal? Yes. Betul. Assalamualaikum Rizal. Waalaikumsalam Tok. Suraya dah pergi kedai. Oh, Apa bukan tak tahu dia selalu pergi awal? saya terlambat Tok. Ramai orang tadi kat madrasah. Tak apa, pergi kita duduk dulu.
Terima kasih, Tok. Jadi macam mana? Kamu dah cakap ke dengan cucu atuk? Dah luahkan rasa hati? Sedap breakfast pagi ni. Pandai Malin masak. Orang gaji you Malin kan? No. Bukan orang gaji. Kulina yang masak. Wow. Tengah cantik. Pandai masak pula tu. Oh ya, by the way, Fa ada nampak swimming pool kat luar tu. If you guys don't mind, Fa nak swimming today. Boleh. Kalau nak swim, go ahead. Alright? You buat rumah ni macam rumah sendiri. Thank you, tunggu. Ma, sebenarnya Haikal ada benda nak umumkan. Apa dia? Macam mana Haikal nak kan? Macam mana Haikal nak cakap Kejap Alina, sudi tak you kahwin dengan Haikal?